63. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kan sallallahu sirra. Amirun la yakadu yakhlusu min ru'yatil amali fakun min qabili al-minnah, qabilil minnah la min qabilil amal. Amilun ay wal amil fi ibadati la yakadu yakhlusu min ru'yatil amali li talabil ujrati alayhi fakun min qabilil minnah ay minnatillah wa tafadduli alayhi la min qabilil amal litaslama min ru'yatihi wa tashhada annahu la fa'ila wa la mawjuda illa Allah fatakuna minal 'arifina li'annaka in araftahu wa annahu al-fa'il mawjud sakatta ilayhi fil harakati wa sakanati fa in nataqta bihi wa in sami'ta minhu wala lisana laka wala al-asar wa lihaza qila alamatul arif an yakuna farighan minad dunya wal akhirah. Allah. Orang yang beramal, itu mana amil, mana orang yang beramal. Itu orang yang beramal pada ibadahnya hampir-hampir tidak lepas daripada memandang kepada amal. Nak cari mungkin angka dia pergi 99%. Dia beramal semua nampak. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan rasa tuan ke, tuan-tuan rasa ya tak? Angkat takbir rokok, terasa rokok tu dari Tuhan ke dari kita? Jawab dia dari kita lah. Kan? Dia buat ibadat, kita rasa dari dia ke dari kita? Tuan salah. Ya, situ jam dan nampak kita je habis. Mana orang tu jauh lah. Kita nak cari jalan memadamkan pandang. Man lam ya'rif qalbahu anil khalqi lam yatimma hubbuhu wa syauquhu lillahi ta'ala. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak berpaling hatinya daripada makhluk. Jawab lam yatimma hubbu, takkan sempurna hub, kasih dan rindu dia kepada Allah Ta'ala. Ya, nak dapat rindu Tuhan kasih, sila palingkan hati daripada makhluk. Jangan tambat hati kita dengan makhluk. Ada makhluk tahu kan, tambat jangan. Dia beza. Ya. Ada seorang ustaz dia dengar jauh kan. Habis orang bangun komen dia. Ustaz cakap boleh dia, ustaz kaya dia. Ustaz ada kereta 3 biji. Ustaz pun bodoh, kau mengajar tak kerti. Orang kata buang tu bukan buang luar, dalam. Nak sampai ke Tuhan bukan luar, dalam. Qalbi, roh, sir. Yang tu kena buang, yang ada makhluk. Sahabat Nabi banyak yang kaya kan. Sahabat Nabi tu kalau minta peperangan 700 ekor kuda bagi. Kalau dia tak ada boleh bagi. Kita nak sembelih lembu 3 ekor korban pun mikir 2 kali. Kan pergi dalam bagi bajet.
Sahabat bukan ada 30 ekor, beratus ekor dia bagi. Mana dia ada tak? Ada, kaya tak? Tapi dia letak dalam. Dalam dia Allah. Sebab salah ada luar, tak ada luar tu bukan ukuran. Ada sebab benda Tuhan dah taksis azali. Sebab para awliya ada yang kaya-kaya, para awliya ada yang papa terdana. Ada macam-macam ada. Macam rupa dia. Tuhan tunjuk macam cara. Bermakna apa? Segala sifat tu mereka boleh sampai ke Tuhan. Kau kaya, kau miskin, tak ada masalah. Tapi kita nak tackle qalbi. Inna Allah la yanzil ila suwarikum walakin Allah yanzil ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok rupa kamu luar aja. Ya, dia nak tengok dalam tu. Luar banyak orang boleh berlakon. Nak pakai serban, kejap pergi kat kedai yang berbalut ni besar nak. Kena pakai jubah badai 2 minggu dah siap. Ya. Jadi makna luar kita mula sebab tu berkata Profesor Rajab Dib, ya, Profesor Rajab ulama besar Syria dan di Wali Besar. Dia merupakan musyrik Naqsyaband. Dia kata kau jangan ukur manusia bizawahiri, jangan zahir. Kau kena ukur qulubuhum, hati mereka. Ya, dalam kalbi mereka tu betul tak ada dengan Tuhan. Dalam kalbi tu ada tak rindu dengan Tuhan, ada tak mukasyafah dengan Tuhan, makrifat dengan ada tak benda. Kalau tak ada, terus kita lagi belum. Tengok dalam pun dan kalau kita nak tahu pun dalamnya, kita nur pun tak buat. Ya, ada sahaja orang tengok dia gambus kan. Wa atalahum hakikatan asya, para awliya ni atalah membuka muka siapa. Ya, dia kenal dia tengok kita saya tu tengok. Dengan syarat apa? Cermin hati dia bersih. Maka nak bersih cermin hati apa? Palingkan kalbi dia pada makhluk. Jangan bodoh kita ikat hati kita dengan makhluk. Itu kita membodohkan diri kita. Kita bukan makhluk kan. Makhluk atau dunia tak beradab kita seorang pun tak ada hal. Satu dunia tak kasih pada kita pun tak ada hal. Jangan Tuhan tak kasih kita. Jangan Tuhan murka ke neraka Jahannam tempat. Satu dunia tak hiraukan kita. Satu dunia buat bodoh. Satu dunia cela kita, kutuk kita. Tuhan terima kita. Kat mana tempat dia? Jannah, syurga tempat. Satu dunia puji dia, angkat dia. Tuhan tak terima dia, neraka Jahannam tempat. Dia cari reza Tuhan, jangan cari reza makhluk. Tak ada hal dengan makhluk. Makhluk nak lagi pergi jalan. Dia nak datang kita pandang dari Allah, dia nak jalan kita pandang dari habis kita tenang lapang hati kita. Semua minallah habis. Kan? Itu keadaan. Habis. Orang yang beramal itu orang yang beramal pada ibadatnya hampir-hampir tidak terlepas dari memandang kepada amal. Kebanyakan tu maksudnya. Ya la yakadu takhallus. Hampir-hampir tak lepas miruk yati amal. Sebab apa tu? Dia pandang pada amal. Sebab litalabil ujur alaihi. Kerana mencari ganjaran atasnya. Banyakkan paha pada ganjaran jannatul firdaus. Nak jannatul ma'wa, jannatul firdaus. Jannah tu makhluk ke Tuhan? Pasal ibadat ke Tuhan tak ada makhluk. Dah habis suruh dia ceritakan buat amal dapat jannatul firdaus, minta kena faham benda tu. Bila Tuhan beri jannatul firdaus, maksud dia apa? Maksud amal tu ada dalam keridaan Allah. Tuhan reda baru dibagi. Cari reda Tuhan. Tu kena pandai baca. Sebab Quran tunjuk waridwanum minallahi akbar. Reda Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dapat reda Tuhan dapat segala-galanya. Tak dapat reda Tuhan tak dapat segala-galanya. Jadi sekarang cari reda Tuhan. Maka reda Tuhan ada dalam mana? Dalam mengabdikan diri kepada dia. Dan pengabdian yang sebenar bila hamba tu karam dia dengan Tuhan. Itu abdi sunnah. Abdi ada milik dan hamba ada milik tak? Mana ada? Diri dia dimiliki oleh Tuhan dia. Tu buat hamba. Kalau kita rasa kita milik lagi, ini ana pun ini an, tu betul lagi insan. Ana tadi. Ana dalam bahasa tanah. Ana. Bukan ana. Ada ana dalam jalan Allah Taala ada ana tadi. Hu dia tu. Huwa Allah. Dia je Allah Taala. Oh dia betul. Ana. Nak janji nawang kau ana. Hampir tiada terlepas dari memandang kepada amalnya untuk mencari ganjaran ke atasnya. Maka jadilah engkau dari pihak kurnia. Jadi kita buat ibadat, kita buat ibadat fakun min qabilil minnah, ya. Mana pandang itu kurnia Tuhan. Jangan kita buat amal kita nampak ini kurnia Allah.
Allah, rahmat Tuhan, kasih sayang dia dapat, kita iman dapat, kita buat amal sikit sebanyak, ambil tu jaga dia, baru dia bersih. Untuk mencarikan jalan ke atas, maka jadilah engkau dari pihak kurnia. Bahkan kita fakun, maka bentuk diri kamu min qabilil minnah, daripada pihak kurnia. Artinya memandang itu kurnia Allah dan pemberian Allah ke atasmu, bukan dari pihak amal. Jangan nampak amal kita. Supaya apa? Engkau selamat daripada memandang amal itu, dan engkau menyaksikan bahawasanya tiada pelaku. Apa tiada pelaku? Tiada fa'il, iaitu mana tiada pelaku. La fa'ilah, tiada fa'il, mana tiada yang membuat, tiada yang melakukan, tiada yang mengurus, tiada yang menjadi, itu mana fa'il. Wala mawjud, dan tiada yang wujud di atas jalan hakiki sebenar, illallah, melainkan Allah Ta'ala itu. Ya, dia saja hakikat yang wujud, sebenar-benar wujud. Apa mana sebenar wujud? Wujud sebenar adalah wujudul mutlak. Itu mana wujud sebenar. Kalau tanya apa wujud sebenar, ada wujud tak sebenar. Ya, wujudul mutlak. Lawan dia lah wujudul muqayyad. Mutlak apa makna? Dia tidak terikat, dia terlepas. Muqayyad wujud dia, tapi wujud dia tak terlepas, dia terikat. Maka semua makhluk dia terikat, sebab nama dia pun makhluk. Apa makna makhluk? Apa makna makhluk? Makhluk makna allazi khuliqa, yang dijadi. Bermakna dia terikat dari segi kejadian. Mana dia dijadi, dia jadi, ada penjadi, ada yang jadi. Bila dia makhluk, mana dia kena jadi. Siapa yang menjadi? Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tu muqayyad, dia mengikat kita. Allah Ta'ala tu yang mengikat. Ya, kita terikat. Kita muqayyad, dia muqayyid. Muqayyid yang mengikat, muqayyad yang diikat. Ya. Allah Ta'ala tak, dia mutlak. Mutlak mana? Tidak diikat dengan siapa. Kita modifikasikan air mutlak. Apa makna air mutlak? Air yang tidak diikat dengan nama yang lain. Apa panggil? Air dia. Itu panggil mutlak. Kalau muqayyad ikat, air apa? Kopi, air Milo, air teh, air kopi janda. Oh, janda segar no. Kopi makna diikat dengan nama lah lain. Maka boleh buat air semayang tak? Tak boleh kan? Habis-habis air ni dapat boleh minum je lah kan? Air kopi boleh minum, tapi kalau dia buat air semayang, pasal muka ramai semua datang. Jadi maknanya air mutlak. Sebab tu dia kata, jadilah diri kamu air mutlak. Apa air mutlak? Dia ada dua sifat. Satu dia suci, satu lagi dia menyuci. Taraf mursyid yang kamil tu dia ma'ul mutlak. Kita jadi air ma'ul mustakmal pun boleh tahan. Tapi mustakmal, air mustakmal dia suci. Macam air minum tu air mustakmal tu taraf dia. Mana dia suci tapi dia tak boleh menyucikan. Jangan jadi air muntah najis. Habis. Air muntah najis kena kat orang semayang pun batal. Najis pula najis mughalazah lagi bukan. Jadi maknanya apa? Bukan pihak amalan, supaya engkau selamat daripada memandang amal itu, dan engkau menyaksikan bahawasanya tiada pelaku, tiada fa'il, dan tiada mawjud, tiada wujud sebenar melainkan Allah Ta'ala juga. Maka oleh kerana itu dalam kalbi kamu jangan lupa sentiasa pam Allah. Yang putus entah ni, kalau ada lebih itu tembak sekali dalam type lain. Qalbi, roh, sir, hafi, afaq, kulli jasad, semua tu badan. Jalan tembak air. Dia terlupa je, minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa aku, terlalai. Tembak lagi. Ya. Jangan putus. Bila Allah lama-lama dia faham. Allah tu apa? Zat yang wajib bagi. Mana zat yang tasif, yang bersifat. Sifat apa? Semua kamalan. Bila dia sifat kamalan, yang lain semua sifat naqais, kurang. Ya. Baru kita akan nampak. Bila Allah yang menjadi siapa? Allah. Yang mengurus siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Yang memberi siapa? Allah. Yang mendekat siapa? Allah. Semua dia. Baru dia karam, tak ada apa semua. Yang lain dia semua yang mengurus. Baru nampak betapa hebatnya kebesaran Allah SWT. Dialah Tuhan yang sebenar-benar yang mengatur. Sampai kita perasan dia punya apa? Pengaturan dia, tasarruf dia itu pada makhluk.
Allah. Maka ketika itu jadilah engkau di kalangan para arifin. Maka jadi engkau orang yang arif. Ya patakuna minal arifina. Maka jadi kamu orang yang mengenal Tuhan. Itu mana arif? Arif mana orang yang mengenal sebenar-benar. Sebab apa? Li'annaka, kerana sesungguhnya engkau, jika engkau mengenalinya, tengok in araftahu, kalau betul-betul kau kenal Allah Ta'ala, itu maksudnya. In araftahu, jika engkau kenal, mengenalinya, dan bahawasanya dialah yang pelaku. Mana wa annahu fa'il, dia fa'il yang sebenarnya membuat al-mawjud. Jawab dia apa? In. Kalau kau kenal, sakatta. Jawab dia apa? Tetaplah engkau, mendiamlah engkau ilaihi, kepada dia. Hati kamu tak akan pergi pada lain. Itu kalau kau kenal. Kalau hati kau pergi pada lain, nampak orang dulu sakit, nampak doktor dulu, itu tak kenal kan. Dia sakit, dia nampak doktor. Dia sakit, nampak obat. Sakit nampak Allah dulu. Syekh, siapa yang hantar benda ni? Siapa beri sihat? Dia. Siapa beri sakit? Dia. Rojok kat dia dulu. Lepas tu pergilah. Ada usaha cek obat tu tak ada hal. Hakikat main kerja dulu. Sebab dia enjin kan. Yang kita tenggelam, hakikat kita pun. Kalau tak nampak dia, bayar. Kalau pergi berubat kan, baik dia kata apa? Nasib bayar ada ubat ni. Kalau tak ada, mati aku. Obat menghidupkan ke? Salah. Kejaga ni. Dan bahawa dia lah pelaku, mana pelaku yang membuat fa'il, yang benar-benar wujud. Mana wujud yang mutlak, bukan wujud yang terikat. Wujud yang mengikat, bukan wujud yang terikat. Dia wujud yang tempat bersandar, bukan dia bersandar. Bahkan tempat awak yang lain bersandar kepada dia. Dia tempat iltijak, tempat berharap. Dia tidak berharap, bahkan dia tempat harapan segala-galanya. Ya, tak ada harapan lain. Nama dia harapan, yang tu harap. Seperti harapan, seperti tu boleh harap. Kepadanya pada segala gerak gerimu dan diammu. Maknanya segala gerak geri, harakat wasakanat. Ya, kita diam, sakatta ilaihi fi harakatika wasakanat. Mana kau diam dalam, pada dia dalam segala gerak dan diammu. Bila kita sampai peringkat tu, maka jika bercakap, engkau bercakap dengan dia. Ya, kalau kau sampai gerak kau rasa dari dia, maka fa in natakta bihi. Kalau kau bercakap dengan dia. Makna apa sih kan? Rasa. Tahu dah tahu. Al-Quran dah jelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan ada perbuatan kita apa? Melihat, memandang, bercakap, berjalan, duduk, jalan, semua perbuatan itu adalah makhluk daripada makhluk Tuhan yang gerak semua tu kan? Baik. Sekarang apa beza? Sekarang nak pandang, nak rasa. Terasa. Dia berjalan, dia bercakap, dia terasa. Itu kata Syekh, guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Guru tarekat apa? Syekh Ma'ruf Al-Qarni. 40 tahun aku mengajar dengan muridku, dia menyangka aku bercakap dengan dia. Sebenarnya aku dengan Tuhan. Jasad dia aku. Bahkan aku bercakap, dia aku rasa dari dia. Oh, tu punya lazat kan. Yang dikaram dengan Allah Ta'ala. Ya, bukan Tuhan dulu dan diri dia, bukan dia Tuhan tak. Mana dirasa itu semua af'al Allah Ta'ala. Maka tiada lidah bagimu dan tiada kesan. Jawab dia apa? Ya, in sami'ta minhu. Yang kau dengar daripada dia. Wala lisana, maka tidak ada lisan laka wala asar. Tidak ada kesan, melainkan semua itu dari dia. Maka kerana inilah walihaza kila dikatakan. Kerana ini dikatakan apa? Tanda orang arif apa? Alamatul arif ayyakuna farighan minad dunia wal akhirah. Tanda orang arif ialah kosong daripada dunia dan akhirat. Benar? Ya, kalau ada betul-betul dalam hati kita ada lagi unsur duniawi, ada unsur ukhrawi, belum, dia belum arif. Ya, dia bawa peringkat awam ni. Peringkat mukmin saja, belum kamil. Ya, beriman dia dah ada iman. Kamil bila? Kamil bila dibuang semua. Pada kata dalam kitab Diyahul Jallahul Qulub di zikrillah, memancarkan hati dengan cahaya zikir. Apa kita cakap? Ya, man talabat dan kerja. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya. Kilahuma haramani ala ahlillah. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Akhirat itu haram atas ahli dunia. Dua-dua ni haram atas ahlillah. Apa maksudnya? Maksudnya
Yang pada makna tu maksud dia apa, mana haram. Mana dunia ni, ya, kalau cari dunia haram atas ahli akhirat. Ya, azam ahli dunia haram di atas akhirat. Maksud apa? Ahli dunia haram untuk akhirat, mana dia apa? Kita akan nampak akhirat ni. Ya, haram di akhirat. Nak cari dunia memang akhirat kita dapat. Kalau dia ahli akhirat, dunia dapat. Dia kena korbankan maksudnya. Ya, ahli akhirat, dunia tertegak bagi ahli akhirat. Mana orang ahli akhirat, dia terpaksa korbankan dunia dah. Dia nak puasa, terpaksa lapar dah. Kita nak tahajud, orang tidur, sedang ambil dunia dia tidur. Kita kena bangun dah. Itu maksudnya. Mana tak tegak, mana dia kena proses, dia kena lalu benda. Itu maksudnya. Kalau ahli akhirat, ya, akhirat pula tertegak pada ahli dunia. Mana akhirat bagi ahli dunia tegak sebab dia nak ke dunia dia. Apa kialah haram, siapa je share dia. Maknanya dia cari, dia nakkan akhirat, dunia ada risiko. Dia nak cari dunia, akhirat dia ada risiko. Mesti ada benda tu, kita boleh tembung tu. Maka dua-dua ni pula untuk ahlilah habis. Tu tak ada. Tertegak bagi ahlilah. Bagi ahlilah, dalam kalbi dia tidak ada dunia dan tidak ada akhirat. Yang ada ialah Tuhan dia lagi besar, Allah tu. Yang sentiasa dengan Tuhan. Itu betul sebenarnya. Dan dua-dua semua milik Tuhan. Bila dapat Tuhan macam habis semua dia dapat kan? Semua dibuka bagi dia. Jumpa tuanku setuju je macam-macam projek dia. Ni jumpa jaga, ada apa nak jaga lagi. Jangan nak bagi apa pun kan. Ni jumpa tuanku setuju okey kan. Dia ni aku ikut setuju dah. Tunggulah macam dah. Itu tuanku, bukan tunggu kan. Ya, ini apa tuan Malikul Mulk, raja segala raja Allah Taala. Malik yang sebenar, yang memiliki segala semua dia punya kan. Maka cari dia. Cari rela dia, mengenali melalui makrifat akan dia, makrifat akan dia, dan takarrub dengan dia, ya, dan ta'annus dengan dia. Apa dia akan buka. Habis. Kemudian wa in jahil tahu situ. Jawab dia apa? Bi ru'yatika amalak wa bi talabil ujrati alaihi. Fal muradu min zalikul ilah an yakuna huwa ta'ala indaka la takunu anta bal tafna an ghairillahi ta'ala. Kalam ni berokat ni. Wa in jahilta, dan jika engkau jahil tentangnya, mana kau tak kenal siapa dia Allah Ta'ala sebenarnya, ya, jawab dia pasti bergerak. Engkau bergerak tu dengan engkau memandang amal. Kita nampak dia dan meminta, bila nampak kita macam minta ganjaran, jawab dia bahawa minta ganjaran bila rasa dia penat. Tapi kalau dia tak pandang dia punya kerja tu penat, dia tak minta ganjaran. Dia buat kerja penat, dia tak nak ganjaran sebab dia tak pandang benda tu, dia pandang Tuhan tu. Dia buat kerja ni nak cari redha kawan tu, biar dia setuju, biar dia suka kita. Kita khidmat, sebab khidmat kita tak minta balasan. Dia khidmat dengan wali-wali, kita minta balasan. Dia nak apa? Biar orang wali tu kasih ke dia. Bila wali tu kasih ke dia, dia ada dalam kalbi awliya. Itu yang mahal. Kalau dia doa, kita masuk sekali. Itu lagi mahal. Ya. Ini saya berkhidmat Tuan, khidmat. Habis petang, bagi upah apa? Kita tanya upah. Upah berkhidmat. Itu khidmat ni. Ya. Khidmat dia tak minta upah, dia tak pandang benda tu. Ya, dia tak pandang upah dia. Sebab apa tak pandang upah? Dia nakkan lagi besar daripada upah. Nak Tuhan. Keredaan Tuhan itu yang mahal. Maka yang dikendaki daripada demikian itu semua bahawa hanyalah dia ada. Jadi fal murad min zalika kullih apa? An takuna huwa ta'ala indak. Bahawasanya dia kendaki daripada demikian itu semuanya bahawa hanyalah dia. Dia Allah Ta'ala wujud di sisimu. Ya, di mana saja kita berada dengan dia. Berada dengan dia apa? Bukan duduk sebelah kan, jaga. Bila ada kita dengan kita, makna dekat. Ya, bila makna kita dengan Tuhan, pandang, rapat, hubung, itu semua benda kalau makhluk kita faham. Bila main dengan Tuhan, bukan makna dia. Sebab Tuhan laisa kamitslihi, itu tajuk besar. Tuhan tak ada sekali sempurna. Jadi makna dekat, makna rapat dengan makna pada maknawi, bukan hissi. Kalau hissi duduk sekali gini, sama macam makhluk. Dia tak.
mana kerapatan qalbi kita dengan dia. Dibukakan nur dalam qalbi kita, berlazat dengan dia. Itu yang kita nak. Jadi maaf, ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Taala ma'akum serta kamu, bukan ma'iyah itu makna duduk jasad kita tak. Ma'iyah mana ma'iyah qurba, ma'iyah ma'nawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Makna pada makna. Mana apa kita dengan Tuhan dah terlepas dah. Mana ada makhluk, nama pun makhluk kan. Dia sebut makhluk nanti ikat dia lah. Mana yang dijadi dia nanti ikat dia. Ya, tak terlepas daripada asal daripada apa? Ilmu Tuhan dah ada. Sebelum kita ada dah ada dana ilmu Tuhan. Sebelum kita ada dah ada iradat, taksis iradat siap. Tiba masa dia pun adakan dengan takluk kudrat, dia panggil taksir, kesan dia ada satu. Yang tak ada dia adakan. Yang dah ada pula dimatikan, berlaku semua. Itu makna kita serta dengan dia. Serta dalam kekuasaan dia, serta dalam iradat dia, serta dalam ilmunya, serta dengan pandangan dia, serta dengan pendengaran dia. Sama pasal mana lepas tak lepas. Yang tu nak kita singkap balik. Dia kita istihlahkan benda tu. Rasa keterikatan dia penting. Memandang keterikatan makhluk dengan dia, itu yang paling penting. Ya, irtibat antara kita tak lepas. Bakal tak lupa pandang dia putus kan. Dia putus, dia lari kan, yang lain masuk. Syaitan masuk, nafsu masuk, dia pandang diri dia. Habis. Ya, maka rosak kita dengan dia. Oleh kerana tu apa? Kekalkan zikrullah tu jangan. Dan topak dia punya makna dalam. Kita zikir jangan putus, kemudian topak dia punya pengisian. Ya, muraqabah di dalam tu, musyahadah dalam penuh kan. Boleh terang bagi terang gitu. Habis, ya. Allah. Jadi demikian semuanya bahawa hanyalah dia. Dia Allah Ta'ala wujud di sisimu dan bukanlah engkau dirimu, bukanlah engkau dirimu. Bukan maknanya engkau dirimu, bahkan engkau lenyap dalam segala sesuatu selain. Itu maksudnya. Kena jaga ni. Antakah wa ta'ala indak, kemudian wala takun, bukan engkau tu, anta engkau tu. Engkau dia bukan, bal tafna an ghairi. Bahkan engkau lenyap daripada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Bukan engkau dirimu. Kalau kata bila engkau bukan engkau, kau kenal kan? Engkau bukan. Bila engkau bukan engkau, ya. Kalau engkau rasa engkau itu engkau, bermakna kau tak kenal dia. Kita nampak kita, mana kita nampak kita tak terhijab mana? Kita nampak saya, mana Tuhan? Ya, yang buat ni saya, Tuhan. Tak nampak Tuhan, itu maksudnya. Tapi bila bukan engkau, engkau bukan nampak engkau, kau pandang dia, boleh kau kenalkan dia. Ada patikan pandangan makhluk, ya, dalam memandang kebesaran habis. Dan satu lagi, al-awam humul ubbad alladzina hum dunal awamil arifin a'maluhum muttahimatun. Sebab apa? Li talabihim al-ujra 'alaiha fahiya mustawiyatun bi huzuzihim wa hum kal ujara'i in uqtu al-ujra amilu wa illa fala. Al-awam, orang awam, mereka adalah para abid, mana orang ahli ibadat yang rajin buat ibadat zahir, ya, yang lebih rendah daripada golongan awam di kalangan arif. Arif lain ni, arifnya awam lain. Segala amalan mereka dia tohmah. Wa awam ni amalan dia penuh dengan apa? Muttahimatun. Mana tertohmah lagi apa? Dalam dia ada lagi kekotoh, banyak memandang diri. Sebab dia tak pandang lagi tu, dia pandang diri dia tu yang tohmah. Bila pandang diri, bermakna penyakit akan datang. Dia wujud semua. Ya, tempat tapak untuk tumbuh suburnya sifat mazmumah dia tu mana? Ru'yatun nafs, memandang diri. Kita pandang diri kita tu, itu seolah tapak subur untuk sifat-sifat yang kotor. Apa dia? Riya, wujud semua. Tapi kalau kita padamkan itu, ambil, oh, dibersih dia dengan Tuhan. Ya. Kerana mereka menuntut ganjaran, itu punca dia. Punca dia bila tuntut ganjaran, bermakna apa? Keikhlasan dia tadi dalam memandang terjejas mana. Maka mereka setara dengan kehendak-kehendak mereka. Mereka seumpama pekerja-pekerja, jika mereka dikurniakan ganjaran, mereka melakukan kerja. Dan jika tidak diberi ganjaran, maka tidak dilakukan kerja. Bagi upah, baru kerja. Kan?
Jenderal tu akan temu juga awak masuk tentera. Awak masuk tentera ke apa? Mempertahankan negara tuan. Oh, tahan perut kau. Jenderal cakap dia tu. Kalau yang perut kau, kalau tak bagi gaji mana kerja tak? Kelip kawan. Jenderal nakal tu jaga kawan. Kawan semangat mempertahankan negara. Tahan negara ke tahan perut kau. Senyap kawan. Kalau tak bagi gaji kau kerja tak? Ya, kelip kawan ni. Contohlah tuan-tuan ni, beza. Satu lagi tu, habis. Ya. Tadi awam ni hawas lah ya. Apa beza dia? Biar jalan sekali regu dia. Wal hawas apa dia? Humul fanun. Atau hawas yang fana antara an uzuzihim a'maluhum qurbatun. Tadi a'maluhum apa? Muttahimatun di qurbat. Beza. La nazara lahum ila amalin wala ila sawabin bal ila qurbi minhu ta'ala. Orang hawas, orang pidana apa? Mereka adalah orang yang lenyap daripada kendak-kendak mereka. Dia punya amalan, dia tak pandang syurga, tak pandang neraka. Dia pandang terus redha Tuhan. Segala amal mereka merupakan kurbah. Amal mereka semua nak mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala. Tiada pandang bagi mereka pada amal dan tiada juga kepada ganjaran. Ganjaran semua pada tak payah pandang, tu benda dah siap. Buat misi Tuhan bagi ni. Ya tak payah kita kacau teh sahaja, aku kacau teh dengan susu. Jadilah ia teh susu. Tak payah kacau. Kan, niat-niat pun dia punya agama mau kan. Dari susu niat belum pasang lagi. Nama-nama ambil kau orang lagi. Ya kacau tu memang dah ada siap. Yang kita nak jaga apa? Kalbi kita jangan berpusing kepada selain daripada bahkan hanya kepada kurbi mana hampir daripadanya Ta'ala. Jadi kita nakkan makamul qurbi, makam kehampiran dengan Ta'ala. Maka nak dapat kehampiran dengan Tuhan apa? Tolong berpaling daripada makhluk. Man lam ya'rif qalbahu. Baca pun tidak ya, atau baca man lam yu'rif, boleh baca man lam yu'rif. Baca pun tidak memalingkan qalbahu akan hati dia anil khalqi, daripada makhluk. Jawab dia dalam yatimma hub, tidak akan sempurna kasihnya Ta'ala. Wa syauquhu, dan syauq rindu dia tak akan sempurna lillahi Ta'ala bagi Allah. Ya, kena paling dalam kan. Ya, paling dalam tempat-tempat dalam, tempat pengisian. Bila dia pusing dalam baru nur masuk. Nur manfaat akan tempat oleh Allah. Insyaallah wallah. Bismillahirrahmanirrahim.